Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid cikgu. Kita bertemu lagi pada sesi kali ini. Jadi, untuk kali ini, cikgu akan ajarkan berkenaan dengan kemahiran proses sains yang seterusnya itu mengawal pemboleh ubah. Okey, mengawal pemboleh ubah. Cikgu yakin anda semua pernah dengar KPS mengawal pemboleh ubah. Jadi, kita nak tengok dengan lebih lanjut lagi apakah itu mengawal pemboleh ubah. Okey, jom kita seterusnya. Kita ke slide seterusnya. Baiklah, objektif yang cikgu nak awak semua dapat untuk pembelajaran kali ini ialah murid akan dapat mengenal pasti pemboleh ubah ada 3. Pemboleh ubah dimalarkan, dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Jadi 3 pemboleh ubah yang ini nanti cikgu harap pada akhir pembelajaran kita hari ini anda semua dapat bezakanlah antara ketiga-tiga pemboleh ubah yang akan kita pelajari nanti. Apa itu pemboleh ubah? Okey, apa itu pemboleh ubah? Sebenarnya pemboleh ubah ni adalah perkara atau faktor yang mempengaruhi penyiasatan. Penyiasatan yang awak sebut eksperimen tu, itu adalah penyiasatan. Yang mana bila kita jalankan sesuatu eksperimen, wajib kita akan ada 3 perkara ini, pemboleh ubah ini. Okey, yang mana 3 pemboleh ubah dimalarkan. Singkatan dia kita nyatakan ni PT. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, PM, ingat pemboleh ubah bergerak balas, PB. Jadi singkatan-singkatan inilah yang perlu awak ingat, okey? Jadi kita tengok apa itu yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga yang pemboleh ubah ini. Okey, jadi sebelum penyiasatan dan selepas penyiasatan, sebenarnya kita tengok dulu. Sebelum penyiasatan ni, dia ada 2 pemboleh ubah yang terlibat. Yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan yang ini. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan. Iaitu pemboleh ubah dimalarkan ni dia tetap dan sama daripada awal eksperimen hinggalah akhir eksperimen, dia tetap sama, tak ada perubahan. Yang kedua adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi ni penting dalam penyiasatan kita, yang mana yang inilah kita akan ubah dia. Yang inilah kita akan kawal dia, yang dibeza-bezakan. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi inilah yang akan mempengaruhi hasil penyiasatan kita di akhir nanti. Okey, selepas penyiasatan iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Yang mana yang inilah nanti yang kita nak perhatikan, yang akan mengalami perubahan, Okey, hasilnya daripada mana? Dia berubah bersandarkan kepada yang ini. Dia bersandarkan pada pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, jadi kita nak tengok lagi. Cikgu akan berikan anda contoh untuk awak semua lebih faham macam mana nak macam mana nak kenal pasti tiga pemboleh ubah yang ini. Jadi kita tengok pada slide yang seterusnya. Baiklah, kita tengok contoh untuk anda lebih faham lagi apa itu, di mana kita nak kenal pasti pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Baiklah, contoh kena ingat cikgu selalu tekankan, awak kena ingat dimalarkan, bila sahaja disebut pemboleh ubah dimalarkan, dia adalah tetap sama, tak ada perubahan. Kalau pemboleh ubah dimanipulasi, ianya berubah dan dibezakan. Yang ini akan menentukan hasil akhir penyiasatan kita. Yang seterusnya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni lah yang kita nak perhatikan hasil akhir penyiasatan kita. Baiklah, cuba kita tengok dekat sini. Contoh yang cikgu berikan dekat sini adalah berkaitan dengan 3 helai baju. 3 helai baju yang mana kita nak basuh menggunakan kuantiti sabun yang berbeza. Menggunakan kuantiti sabun yang berbeza. Agak-agak awak lah kan. Kalau andai kata baju kita basuh menggunakan sabun yang berbeza. Contoh kata baju yang X ni kita guna baju yang dibasuh dengan sabun yang sikit. Dia perlukan air untuk bilas adalah sikit lah kan, berbanding dengan baju yang dibasuh dengan kuantiti sabun yang banyak. Betul? Jadi kita tengok dekat sini satu persatu kita tengok 3 helai pakaian yang sama bentuk dan saiz dicuci dengan kuantiti sabun yang berbeza.
Okey, dekat ayat yang ini, anda boleh tahu tak yang mana satu pemboleh ubah dimalarkan? Pemboleh ubah ada tak pemboleh ubah dekat dalam ayat yang ini? Ada tak? 3 helai pakaian yang sama bentuk dan saiz dengan dicuci dengan kuantiti sabun yang berbeza. Okey, kita tengok. Cikgu highlightkan, cikgu gariskan pakaian yang sama bentuk dan saiz. Cuba awak tengok dekat sini. Perkataan apa tu? Perkataan sama. Kalau perkataan ni sama alamak. Okey, perkataan sama. Perkataan sama ni membuktikan yang itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Yes, betul, dimalarkan. Okey, cuba tengok. Yes, piti. Piti, pemboleh ubah dimalarkan. Tetap dan tidak berubah. Sama. Sama saiz dan sama bentuk. Okey, yang seterusnya kita tengok lagi. Kuantiti sabun yang berbeza. Kenapa yang ini agak-agak pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah dimalarkan ke, dimanipulasi ke ataupun bergerak balas? Cuba tengok kata kunci dia apa? Kata kunci dia adalah berbeza. Cuba tengok yang ini. Sama tak? Ini adalah kita panggil dia pemboleh ubah dimanipulasi. PM. Okey, pemboleh ubah PM. Pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, jadual berikut menunjukkan satu keputusan penyiasatan. Okey. Jadi, kita tengok lagi. Isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Okey, cikgu highlightkan dekat situ. Isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Yang ini kita panggil dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Yang mana dia ada bergerak balas dengan PM tadi. PB dia ada perhubungan dengan PM. Jadi, cuba tengok dekat sini. Pemboleh ubah yang diubah. Yang diubah adalah kuantiti sabun. Yang ini kita panggil dia adalah kita panggil dia yang ini pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Kuantiti sabun. Kita kawal dia, kita ubah kuantiti dia. Kita ubah kuantiti dia daripada 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu. Itu pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, yang seterusnya kita tengok apa yang dimalarkan. Apa yang dimalarkan? Dimalarkan ni apa? Semestinya adalah saiz pakaian. Sama kan? Ni. Sama. Perkataan sama dekat sini. Sama. Itu saiz pakaian. Okey. Apa yang dilihat atau diukur? Apa yang diperhatikan? Dilihat. Dilihat atau diukur. Terang-terang lagi dah. Yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Okey, jadi dekat sini kita dah pun tahu ketiga-tiga pemboleh ubah yang kita pelajari tadi tu. Okey. Cikgu harap awak semua dapat faham macam mana kita nak tentukan mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, dimalarkan dan juga bergerak balas. Okey, dalam ayat ini dalam bentuk ayat. Ini dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat apa kita boleh kenal pasti juga 3 pemboleh ubah ni. Dalam bentuk jadual macam ni. Pun kita masih lagi boleh kenal pasti mana satu pemboleh ubah. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu hanya nak awak tahu sahaja KPS mengawal pemboleh ubah. Kenal pasti tahu maksud pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Sebab ketiga-tiga pemboleh ubah ni sangat penting dalam kita menjalankan sesuatu penyiasatan. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Kita tengok lagi nanti seterusnya. Mungkin cikgu akan ajar lebih lagi nanti insyaAllah. Okey, kita tengok slide seterusnya lah apa yang anda akan pelajari nanti lagi. Okey. Baiklah, nanti kita akan anda akan belajar lagi lebih mendalam macam mana untuk kenal pasti pemboleh ubah dalam bentuk jadual, carta palang, ayat dan juga gambar rajah. Okey, yang ini nanti cikgu akan terangkan dengan lebih detail lagi lah pada sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Cikgu dah terangkan sikit tadi berkaitan dengan pemboleh ubah dalam bentuk jadual. Kita dah terangkan sikit tadi. Dan juga pemboleh ubah dalam bentuk ayat.
Dua ni kita dah cover juga sikit-sikit. Cumanya nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi lah. Mungkin kita akan buat sesi latihan ataupun kursus muka nanti. Cikgu akan ajarkan lebih lanjut lagi. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap anda semua dapat faham. Kita akan jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.